kelakuan-kelakuan akhirat. Perkara-perkara yang berlaku pada hari kiamat. Semuanya disebut dalam kitab. Menyebut akan ini hadis. Mana dia ini hadis, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ini hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki pada hari kiamat. Datang seorang lelaki. Datang seorang lelaki pada hari kiamat. Mana adalah seorang lelaki pada masa kiamat, pada hari kiamat. Datang tak maksud didatang. Maknanya nak cerita keadaan seorang lelaki pada hari kiamat ketika ditimbangkan amalannya. Ini nak cerita hal keadaan seorang lelaki pada hari kiamat ketika ditimbang akan amalan. Jadi adalah seorang lelakinya sifatnya begini, yang nak ceritanya hal dia, keadaan dia pada masa ditimbangkan amalan. Datang seorang lelaki pada hari kiamat. Maka melihat ia seorang lelaki akan amalannya sedikit. Maka melihat dia tengok kepada amalan dia tu sedikit. Dia rasa sikit. Memang amalan dia tu, amalan yang dia buat sendiri tu tak banyak, sedikit. Maka antara ia seperti demikian itu. Maka antara ia seorang lelaki seperti demikian itu, yakni melihat amalannya sedikit. Maka antara ia antara sedang-sedang ia dalam keadaannya begitu. Maknanya ketika dalam keadaan orang lelakinya begitu, tengok kepada amalan dia tu, ia nampak sikit. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba datang akan dia oleh seumpama awan. Tiba-tiba datang akan dia, akan seorang lelaki oleh seumpama awan. Datang mari kepada dia. Mari kepada dia oleh suatu perkara, suatu benda yang seumpama awan di langit. Jadi mari putih begitu. Jadi tapi bukan awan, suatu benda yang seumpama awan. Banyak besar datang ke dia. Tiba-tiba datang akan dia oleh seumpama awan, oleh suatu benda yang seperti awan. Maka jatuh ia seumpama awan, benda yang seumpama awan sana itu, jatuh ia di dalam timbangannya, masuk di dalam timbangannya. Timbangannya, yakni timbangan kebajikannya. Di dalam timbangannya, ini timbangan kebajikannya. Benda tu tadi itu masuk dalam timbangan amalan kebajikan dia. Jadi banyak. Maka dikatakan sudah masuk dalam tempat tu, maka ada orang cerita kepada dia, beritahu kepada dia benda ini tu apa dia. Maka dikatakan, diberitahu kepada orang lelaki itu tadi tentang suatu benda tadi ni. Apa dia kata, inilah barang yang ada engkau mengajar akan manusia daripada kebajikan. Inilah yang seumpama awan. Inilah benda yang seumpama awan tadi itu, barang yang ada engkau, yakni pada dunia. Barang yang ada engkau, yakni pada dunia, ini perkara yang adalah engkau pada masa hidup dunia dulu, mengajar
manusia. Inilah pahala, maknanya barang ada angkat ni pahala barang yang ada engkau mengajarkan manusia daripada kebajikan. Iaitu inilah pahala-pahala yang mana kamu pada masa kamu hidup pada dunia dulu, kamu ada mengajarkan manusia-manusia membuat baik. Maka dipsakakan akan demikian itu. Maka dipsakakan akan kemudian daripada engkau. Maka dipesakakan kemudian daripada engkau. Dipesakakan kemudian daripada engkau maknanya kita mengajar kepada seorang itu akan sebuah kebajikan. Dia terima daripada kita. Selepas tu dia pula mengajar, orang tu pula mengajar kepada yang lain akan kebajikan itu. Selepas pada tu orang tu pula kepada orang lain pula. Satu lapisan kepada satu lapisan. Maka itulah pahala yang dapat. Walaupun amalan yang dia sendiri tak begitu banyak, tetapi apa dia, pahala yang dia mengajarkan orang lain dapat banyak lagi. Maka diberi pahala akan dikau padanya. Maka diberi pahala akan dikau padanya pada barang yang ada engkau mengajar. Jadi pahala daripada dia mengajarkan yang lain itu satu lapisan mewarisi satu lapisan. Maka itulah pahala yang datang, jadi berat juga amalan dia. Sebab hadis Nabi katanya ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Ad-dalu 'alal khairi, orang yang menunjuk di atas kebajikan, kafa'ilihi, seperti orang yang membuatkannya. Jadi pahala dapat, pahala yang orang kita tolong tunjuk ajar kepada yang lain untuk buat amalan kebajikan, maka dia tu boleh buat sebab kita ajar. Maka apabila dia amalkan dengan apa yang kita ajar, dia dapat 10, kita dapat 10. Dia dapat 20, kita dapat 20. Maka tiap-tiap satu-satu kali kita ajar saat itu, sekiranya dipesakakan daripada kita kepada dia, dia kepada anak murid dia, dia kepada murid dia, maka dipesakakan. Itulah dijadikan pahala yang kata seumpama awan masuk di dalam apa dia, dalam timbangan kebajikan. Jadi maknanya pahala yang dia dapat dengan itu atas jaksanya dia mengajarkan manusia. Itu satu kelebihan. Dan tersebut di dalam Nuzhatul Majalis. Dan tersebut di dalam Nuzhatul Majalis. Kitab Nuzhatul Majalis, cara dia nak sama dengan kitab Suriyah. Dia sebut hadis, sebut cerita, sebut hadis, sebut cerita. Dan tersebut di dalam Nuzhatul Majalis, nama bagi sebuah kitab, Nuzhatul Majalis. Dinakal daripada syarah Aqaid bagi Taftazani. Dinakal diambil daripada syarah Aqaid bagi Taftazani, daripada Nabi SAW. Jadi ada sebut di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Lepas tu dalam kitab Nuzhatul Majalis dia cerita katanya ada sebut pula di dalam kitab Syarah Aqaid bagi Taftazani. Ada sebut pun daripada Nabi, dinakal dia ambil daripada Nabi, sebenarnya Nabi SAW. Apabila lalu orang alim atau orang yang menututi ilmu,
atas satu kampung. Apabila lalu orang alim atau orang yang menututi ilmu, mana-mana satu. Dan kalau kedua lagi, orang alim lalu, artinya orang yang belajar ilmu agama lalu atas satu kampung. Lalu melintas di atas satu kampung. Nasjaya diakad oleh Allah Ta'ala akan azab daripada perkuburannya 40 hari. Nasjaya diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah akan azab. Maknanya berhenti azab. Allah Ta'ala tidak mengazab. Diangkat oleh Allah akan azab. Maknanya diperhenti akan azab. Maknanya tidak mengazab. Diangkat daripada perkuburannya, isi-isi kubur, ahli kubur. 40 selama mana? 40 hari. Dalam masa 40 hari. Dengan sebab apabila contohnya hari ini dalam kampung kita tu ada orang alim lalu dalam kampung kita. Walaupun tidak bersinggah, dia lalu jalan saja. Artinya pada hari ini ada seorang penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu lalu ke kampung kita. Maka ahli kubur yang ada di dalam perkuburan, ahli kubur yang ada di dalam perkuburan, sepatutnya sekiranya kalau ada yang maksiat yang sepatut dia azab, maka Allah Ta'ala berhentikan azab. Allah Ta'ala tak mengazab semenjak 10 hari, 40 hari daripada hari yang dilalui oleh orang alim, artinya orang yang menututi ilmu. Itu kelebihannya. Itu satu kelebihan bagi orang yang alim, artinya orang yang menututi ilmu. Orang yang duduk dalam keadaan mempelajari ilmu. Sekiranya dia lalu kepada suatu kampung, maka Allah Ta'ala merahmat kepada kampung itu. Memberi rahmat kepada orang kampung itu sehingga orang yang dalam kubur dalam kampung itu pun dilepas daripada azab sementara waktu 40 hari. Sebab itulah setengah-setengah orang itu disukakan menjemputkan pelajar-pelajar orang alim kepada rumah-rumah untuk nak ambil keberkatan supaya dirahmati dengan cerita contohnya daripada hadis. Sebab itu diamalkan kepada banyak manusia beramal tu bahasanya dijemputkan orang-orang alim, artinya pelajar-pelajar pergi ke rumah dia supaya dirahmati. Artinya buat juga apa-apa perkara supaya boleh orang alim, artinya orang yang menuntut ilmu tu masuk ke dalam kampung dia, masuk ke dalam kawasan dia, dalam kawasan perkampungan dia. Dan daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab katanya, dan daripadanya dicerita daripada Sayyidina Umar bin Khattab katanya, kata Sayyidina Umar, telah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, dia katanya, pada suatu hari aku pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi ada sabda, dia pernah dengar Nabi sabda, katanya, barang siapa berjalan ia kepada halqah orang alim, nascaya adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Dan maka apabila duduk ia pada sisinya dan mendengar ia barang yang dikatanya, nascaya adalah baginya dengan tiap-tiap kalimah 1 kebajikan.
Nabi katanya barang siapa saja berjalan ia kepada halqah orang alim. Berjalan ia barang siapa pergi. Berjalan pergi ke mana? Kepada halqah orang alim. Halqah tu maknanya maklum dah. Bulatan-bulatan, likungan-likungan. Sebab biasanya dulu tu apabila nak belajar dia buat likungan-likungan gitu. Maknanya orang guru duduk di tengah, lepas tu dilikung oleh murid-muridnya. Guru di tengah, lepas tu dikelilingi oleh murid-muridnya. Maka itu dikatakan halqah. Tapi halqah itu tak jadi kait. Halqah itu tak jadi kait. Maknanya tak mesti. Halqah itu tak mesti. Yang kita maksudnya majlis pengajian. Majlis pengajian walaupun tidak bentuk halqah sekalipun. Ya, maksudnya begitu. Majlis pengajian ilmu walaupun tidak berbentuk halqah sekalipun. Jadi maksudnya seorang itu dia keluar daripada rumah dia, keluar daripada tempat kediaman dia untuk menuju kepada tempat pengajian ilmu agama. Untuk nak pergi belajar. Untuk nak pergi belajar, untuk nak pergi dengar. Dalam keadaan dia belajar, dalam keadaan dia berjalan pergi, dalam keadaan dia langkah-langkah jalan dia tu, nascaya adalah baginya dengan tiap-tiap langkah, jadi dengan tiap-tiap satu langkahan dia 100 kebajikan. Itu belum masuk, belum sampai lagi. Dia keluar daripada rumah dia, tiap-tiap satu langkah diberi pahala 100 pahala. Satu langkahan dia 100 pahala, satu langkahan dia 100 pahala. Untunglah kalau jauh. Itu satu langkah walaupun dia tak langkah. Mana tiap-tiap satu langkah 100 kebajikan. Satu langkah maknanya adalah baginya tiap-tiap langkah ni, tiap-tiap satu langkah 100 kebajikan. Lepas tu dia katanya satu langkah. Kalau kita naik kenderaan tidak berjakah, tidak langkah, maka kira sama. Sebab ni tiap-tiap satu langkah kira perjalanan, kira ukuran, bukan kira diperbuatan langkah gitu. Tiap-tiap satu langkah maknanya tiap-tiap jadi perjalanan daripada rumah dia nak sampai kepada tempat pengajian tu ada berapa langkah tu? Daripada rumah dia, jarak daripada rumah dia kepada tempat pengajian itu berapa langkah? Lepas tu maka satu langkah 100 kebajikan. Satu langkah 100 kebajikan. Walaupun dia tidak berjakah sebab dia naik kenderaan. Tapi maknanya kira katanya daripada pintu rumah dia sampai ke, contohnya sampai ke bilik pengajian berapa langkah? 100 langkah. Maka dapatnya 100 langkah 100 kebajikan. Pukul lah. Jadi ia bukan kira katanya kena berjakah baru nak dapat 100. Kena berjakah satu langkah dapat 100, berjakah satu langkah dapat 100. Bukan maksud begitu. Jadi maknanya seolah katanya satu langkah lebih kurangnya satu hasta. Jadi maknanya kita berjalan satu hasta. Kalau tak berjalan pun pergi dengan kenderaan pun sama. Jadi 100 hasta perjalanan, satu hasta atau satu langkah diberi 100. Maknanya kalau katanya 1 kilometer berapa langkah? Kira tengoklah. 1 kilometer berapa langkah? Satu langkah tu 100 diberi pahala. Itu untuk.
Sebab tu setengah tu apabila ada majlis pengajian ilmu, dia pergi je. Dia kosak nak pergi belajar. Keluar pada rumah kosak nak pergi belajar. Dia pergi je. Sebab apa? Nak ambil pahala dia pergi tu dulu. Jalan dia, perjalanan dia nak pergi kepada tempat pengajian tu dah dapat dah. Lepas tu masuk dalam kelas dan itu tidur pun, tapi jangan sengaja nak tidur lah. Kalau terlelap, kalau tertidur sekalipun, dia dah dapat pahala daripada dia langkah tadi. Maka apabila duduk ia pada sisinya, mana masuk duduk di dalam majlis pengajian tadi, masuk duduk di dalam halqah tadi. Maka apabila duduk ia seorang tadi, barang siapa tadi, di sisinya sisi orang alim. Masuk duduk sekali dengan orang alim, masuk belajar. Mudah katanya masuk belajar bersama dengan yang lain. Masuk dengan orang alim itu mengajar. Dan mendengar ia barang siapa tadi masuk duduk dalam majlis itu, dia pun mendengarkan. Dengar apa? Dengar barang yang dikatanya, dengar barang yang dikata, mana perkataan orang alim dihurai, diucap tadi. Dia masuk dalam majlis pengajian, masuk dalam kelas, dia pun dengar akan huraian-huraian yang dikata, yang disebut, yang dikata oleh orang alim itu. Hadis yang dibaca dia dengar, huraian yang dihuraikan dia dengar, perkataan orang alim yang kata-kata pada dalam majlis itu dia dengar semua. Nascaya adalah baginya dengan tiap-tiap kalimah satu kebajikan. Nascaya adalah baginya, bagi barang siapa tadi, tiap-tiap satu kalimah. Tiap-tiap satu kalimah itu satu kebajikan. Satu kalimah yang dikeluar daripada mulut orang alim dapat. Ia dengar, ia dapat satu kebajikan. Keluar pula daripada mulut orang alim satu kalimah, dia dengar, dapat pula. Lepas tu kalau kita masuk dalam kelas pengajian setengah jam, berapa kalimah yang keluar daripada mulut dia lah kan. Yang keluar daripada mulut orang alim yang nanti yang menghurai, yang mengupas, yang membaca hadis, baca apa tadi tu, berapa ratus kalimah dalam masa setengah jam, daripada masa 1 minit tu berapa kalimah dikeluar. Lebih-lebih laginya orang yang cakap cepat banyak pula. Maka satu kalimah yang dia dengar, maka apa dia, satu kebajikan, maknanya satu pahala diberi kepada dia, yang mana dia dapat gaji dia. Itulah fadilat dianya besar. Fadilat dia tu besar. Sebab tu katanya Imam Nawawi katanya apa dia, al-ishtighalu bil ilmi min afdalit ta'at. Al-ishtighalu bil ilmi, sibuk dengan ilmu tu, min afdalit ta'at, daripada selebih-lebih selebih-lebih bagai-bagai ta'at. Sebab tengok, kalau kita masukkan semenjak daripada nak berjalan daripada rumah nak sampai ke Samutara, nak sampai itu dah dapat pahala dah. Lepas tu masuk dalam majlis tu pula, kita dengar satu kalimah dapat satu kebajikan. Itu belum lagi kita usah kita dengar saja. Tak masuk, tak kira lagi mata kita tengok kepada huruf-huruf kitab, huruf Quran, huruf apa tu. Itu tak kira lagi. Itu tak kira lagi kita usahakan fikiran kita untuk nak fahamkan masalah. Itu tak kira lagi. Pahala itu suku-suku pula. Lagi pulanya tangan kita menulis apa yang kita nak tulisan itu, maka itu pahala lain pula. Lepas tu kita usaha perhati, usaha kaji, usaha perhati sehingga kita dapat faham. Itu pahala lain pula, kesungguhan kita.
Ini semata-mata kita masuk, kita berjalan, kita masuk dengar. Faham ke tidak faham? Belum tentu. Tapi semata-mata kita dengar. Kalau orang yang baru-baru belajar masuk dengar kali yang pertama, tentu tak faham. Kebanyakannya, golek-goleknya kena kalau belajar masalah begini tak nak payah sangat. Kalau masuk belajar fiqh, masuk belajar akidah, kali yang pertama tak nak faham. Lebih-lebih laginya ilmu alat-alat, maka sekali yang pertama tak faham. Tetapi faham tu tidak, tapi pahala yang dapatnya memang dapat. Sebab kita dengar, semata-mata dengar, walaupun tak faham lagi sekali. Dan bersabda Nabi SAW bagi Ibni Mas'ud. Nabi ada beritahu, ada cerita, ada kata kepada Ibni Mas'ud, Abdullah Ibni Mas'ud, "Hei Ibni Mas'ud, bermula duduk engkau satu saat pada majlis ilmu, tiada engkau sentuh akan qalam, dan tiada engkau surat akan satu huruf. Bermula duduk engkau satu saat, maknanya pada suatu masa, bukan kanaknya satu jam. Pada satu masa, setengah jam ke, 40 minit ke, 1 jam ke, 1 jam lebih ke, 2 jam ke, artinya 15 minit ke, tak kira. Satu saat maknanya pada suatu masa. Sebentar, cara sebentar, lama, cara lama, dapat pahala. Kalau lama lagi banyak. Sebentar, maka tak begitu banyak sangat. Jadi maknanya satu saat, satu masa. Bukan 1 jam 60 minit tu tak ditentu gitu. Bermula duduk engkau satu saat, maknanya pada satu masa, 10 minit, 15 minit, 20, setengah jam, 1 jam ke, 45 minit ke, katalah. Duduk di mana? Duduk pada majlis ilmu. Duduk di dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu, jadi dalam majlis tu mana tempat duduk. Majlis ilmu, maknanya dalam tempat yang dibicarakan ilmu. Pada majlis ilmu, dalam majlis ini ada sebut ilmu dengan secara muhurai ke, artinya dengan secara apa dia, dengan secara huraian, kita masuk dengan dalam majlis ilmu, dia muhuraikan fiqh, ada seorang muhuraikan hadis, muhuraikan masalah adab akhlak. Artinya majlis ini pada perbahasan ilmu, di antara sama-sama orang alim, dia membahaskan ilmu apa dia masalah untuk nak dapatkan suatu hukum. Tak kira majlis ni majlis ilmu, sakutan dengan ilmu. Kita masuk dalam ilmu, tapi ghalibnya masuk dalam majlis ilmu tu dengan secara nak belajar. Tiada engkau sentuh akan qalam. Mana dengar, semata-mata dengar, tak menulis apa-apa. Dengar, tak sentuhkan qalam, pen, tak tulis. Dengar, semata-mata dengar. Dan tiada engkau surat akan satu huruf, satu haraf. Tak tulis pun, tak pegang. Kalau kita pegang pen, qalam, walaupun tak tulis, itu dah dapat pahala pegang. Lepas tu kalau kita pegang serta tulis, dapat pahala lain pula. Dan tiada angka surat akan satu haraf.
menulis satu haraf pun tak pernah tulis. Dengar semata-mata. Duduk kita satu saat pada majlis ilmu walaupun semata-mata dengar tak menulis tak apa, terlebih baik bagimu daripada memerdeka 1000 raqabah, yakni sahaya. Itu dah lebih baik lebih baik bagimu daripada merdeka 1000 raqabah, 1000 orang hamba. Lebih baik daripada, jadi pahala tu dapat banyak, dapat baik daripada pahala yang dia dapat daripada daripada merdekakan akan 1000 hamba. Itu besarnya pahala. Terlebih baik bagimu daripada merdeka 1000 raqabah. Raqabah itu bahasa Arab, maksudnya sahaya, yakni hamba-hamba. Dan tilik kepada muka orang alim. Dan tilik kepada muka orang alim terlebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang engkau bersedekah dengan dia pada perang sabilillah. Dan tilikmu, tengok tilik, boleh tengok, boleh tengokmu, tengok tilik kepada muka orang alim. Sebab kita duduk dalam majlis dia, dalam majlis pengajian dia, pengajaran dia, kita boleh tengok kepada muka dia, terlebih baik bagimu daripada 1000 kuda, daripada 1000 ekor kuda yang engkau sedekahkan 1000 kuda, 1000 ekor kuda tadi tu dengan dia, dengan 1000 kuda pada perang sabilillah. Sedekah kuda untuk bunuh pada perang sabilillah 1000 ekor. Ini lebih afdal lagi. Dan salam engkau atas orang alim. Dan salam, mana kita panggil apa dia? Beri salam. Salam maknanya beri salam. Dan salam engkau, mana beri salam oleh engkau atas orang alim. Kita kata assalamualaikum kepada dia, kita beri salam kepada dia. Salam engkau atas orang alim terlebih baik bagimu daripada ibadat 1000 tahun. Terlebih baik bagimu daripada ibadat 1000 tahun. Dan itulah kelebihan dia. Kelebihan sebab apa dia? Sebab orang alim, amalan dianya ialah memimpinkan orang ramai. Sebab itulah kalau ibadat semata-mata ibadat 1000 tahun, walaupun 1000 tahun tapi sekadar untuk diri dia saja. Orang ibadat walaupun 1000 tahun untuk diri dia saja. Yang lain tak boleh nak menepani kepada dia. Tapi orang alim kejadiannya memimpinkan umat. Kejadiannya, tugasan dianya, amalan dianya ialah memberi akan ilmu kepada yang lain, daripada satu-satu ilmu yang dia beri kepada yang lain itu dijadikan jariah semua. Satu kali dia beritahu, dia ajar kebajikan orang yang maka orang dapat beramal dengan dia, dapat kebajikan. Jadi bertali-talian. Sebab itulah yang jadi lebih peringkat dia. Dan tersebut di dalam Nuzhatul Majalis. Nampaknya kita
pagi ini kita sampai di situlah. Pada katanya dan tersebut di dalam Nuzhatul Majalis. Pula diriwayat daripada Anas. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waj'alna Assalamualaikum Abah. Ni ada jemaah tanya satu soalan Abah. Dia tanya tadi, sekarang kuliah online, tidak melangkah keluar rumah langsung. Jadi tak dapatlah satu langkah 100 kebajikan. Macam mana Abah? Tak ada tapi ada yang lain lagi. Memang aja dia tak ada langkah maka tak dapat. Kelebihan langkah tu tak dapat. Tapi kita dapat yang selepas pada langkah tu. Mendengar, menulis apa semuanya dapat. Sebab ini dia satu-satu amalan diberi mengikut apa yang diusaha. Sebab tu contohnya sembahyang sunat, kalau sembahyang dalam keadaan berdiri dengan sembahyang dalam keadaan duduk. Sembahyang sunat tu maka sembahyang dalam keadaan duduk tu hilang separuh daripada pahala tu hilang separuh daripada pahala berdiri. Sebab apa? Sebab berdiri itu lebih penat daripada duduk. Berdiri itu lebih penat daripada duduk. Lalu tu sembahyang dalam keadaan duduk itu separuh kekurangan pahala daripada sembahyang dalam berdiri. Maka apabila tidak ada satu kepenatan, kurang sedikit pahala. Apabila kurang kepenatan, sedikit punya pahala. Sebab tu kita sekadar yang boleh lah. Tak ada langkah tapi kita ambil selepas pada tu dalam majlis ilmu juga. Walaupun masing-masing duduk kat rumah sekalipun, tapi pada maknanya kita duduk dalam majlis ilmu juga. Wallahu'alam. Nanti habis itu ni kita boleh dapat langkah. Boleh kita langkah pergi petani Bapa. Ya. Allah